Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita dalam bab teknologi hijau dalam melestarikan alam. Sebelum tu saya nak ucapkan dulu selamat Hari Raya. Okay, salam PDPR dan salam PKP 3.0. Okay, masih lagi dalam cerita tempat KSSM. Okay, dan masih lagi dalam bab 4. Okey, hari ini kita akan membincangkan mengenai subtopik ataupun hasil pembelajaran yang kedua, itu 4.2 sektor tenaga. Okey, apa yang kita akan bincangkan yang pertama ialah berkaitan dengan isu sosio-saintifik. Okey, isu sosio-saintifik ialah masalah terbuka yang merupakan isu sosial kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada uh, situasi dunia sebenar. No? Okay, isu saintifik timbul disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Kesan daripada aktiviti manusia menyebabkan fenomena perubahan iklim akibat pembebasan gas rumah hijau. Okay? Dan kesan rumah hijau mengakibatkan kemarau, banjir kilat, peningkatan suhu bumi, ribut taufan dan kemudahan biodiversiti. Okay, kat sini kita nak bincangkan apa? Dalam sektor tenaga ni kita nak bincang disebabkan oleh isu saintifik yang mana dia berkaitan dengan sains, dalam masa sama dia menekankan aplikasi moral yang menyebabkan sesuatu yang berlaku kat dunia ni disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, aktiviti manusia sendiri. Banyak aktiviti manusia yang mana menyebabkan akan berlakunya pembebasan gas rumah hijau. Bila pembebasan gas rumah hijau berlaku, dia akan menyebabkan kemarau, banjir kilat. Atau banjir kilat itu banjir yang berlaku tiba-tiba. Okay, tak ada hujan dalam 2-3 jam boleh menyebabkan banjir. Dan peningkatan suhu bumi yang melampau, okay, dan ribut taufan serta kemusnahan biodiversiti. Okey, isu saintifik dalam sektor tenaga. Apa isu dia? Penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, arang batu dan gas asli meningkat setiap tahun mengikut kadar keperluan setiap negara di dunia. Benda tu normal. Sebab apa? Orang makin ramai. Bila orang makin ramai, banyak kenderaan yang digunakan. Bila kenderaan digunakan, kita akan menggunakan bahan-bahan daripada petroleum, arang batu dan gas asli yang terlalu banyak. Sebabkan peningkatannya ramai orang makin bertambah dan keperluan negara tu sendiri. Bukan setakat untuk kenderaan, untuk berkaitan dengan masak kan, dan sebagainya. Jika keadaan ini berterusan, tak mustahil. Bahan api fosil ni akan habis. Nah, minyak petrol akan habis, diesel akan habis. Arang batu dah makin kurang. Gas memasak pun makin kurang. Lah ni macam-macam lah. Okey. Isu lagi. Pembakaran sumber bahan api fosil menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang banyak, dan hal ini menyebabkan pemanasan global. Kita tengok pada gambar ni kan. Bila berlakunya setiap hari kita membuat pembakaran. Macam kita naik motor sehari pergi sekolah, pergi balik. Setiap seorang satu motor. Berapa banyak dah bahan api yang terbakar digunakan untuk menggerakkan kenderaan. Dalam masa sama dia menghasilkan gas karbon dioksida yang banyak. Pokok pula makin banyak ditebang kan. Makin banyak bahan api fosil yang kita bakar menyebabkan bumi jadi lebih panas. Okey. Kesan pembakaran api fosil juga menyumbang kepada perubahan iklim ekstrim. Yang kadang-kadang boleh sampai menyebabkan kemarau panjang dan pelbagai bencana alam. Bila berlakunya kemarau yang tak disangka disebabkan oleh pembakaran ni, gas rumah hijau dah di create benda baru kan. So dia akan menyebabkan bumi menjadi lebih panas. Dan akan jadi kemarau panjang. Ini semua adalah kesan daripada pembakaran api. Okey. Aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu tenaga. Apa yang kita buat? Sektor tenaga menitik beratkan beberapa perkara, memandangkan sektor ini merupakan sektor yang paling utama dalam teknologi hijau. Tenaga ni benda yang paling penting dalam teknologi hijau. Sebab setiap hari kita menggunakan benda-benda ni sebagai sumber kehidupan kita, sumber pergerakan kita. So dua perkara yang dititikkan berat ni ialah, pertama, cara tenaga dijanakan atau dibekalkan. Yang kedua, kecekapan penggunaan agihan tenaga yang dihasilkan. So, kita nak tengok yang pertama, macam mana tenaga tu dihasilkan. Sekarang ni kita faham, kebanyakan ataupun boleh kata 90% daripada sumber tenaga kita main daripada bahan api fosil.
Sama ada petroleum, gas asli, ataupun arang batu. Tapi arang batu kita jangan guna, arang kayu mungkin. Okay, yang kedua, kapan penggunaan. Bila kita dah guna pembakaran, naik motor, kita guna minyak petrol, kan? Kecekapan tenaga tu banyak mana? Kita guna sepenuhnya ataupun kita guna sikit je. Yang keluar asap lebih. Kan kita dah bincang sebelum ni. Okey. Kalau macam ni, empangan Kenyir merupakan empangan hidroelektrik terbesar di semenanjung Malaysia. Empangan ini mengawal limpahan air banjir serta menjana tenaga elektrik di negara kita. Ini tenaga yang dihasilkan di Malaysia, kita gunakan empangan hidroelektrik. Ayak yang menghasilkan elektrik. Dalam masa sama boleh mengawal banjir dan juga menghasilkan tenaga elektrik. Tu faham tak? Empangan. Sumber tenaga angin. Sumber tenaga bersih yang boleh menggantikan sumber bahan api fosil pada masa hadapan. Mungkin di Malaysia tak sesuai sumber tenaga angin ni sebab Malaysia dia angin dia kurang, yang banyak hujan. Mungkin negara-negara yang kurang ni hujan tapi berangin yang kuat, berangin yang ada, ini sumber tenaga yang boleh menggantikan. Kalau kita di Malaysia guna air. Kalau negara lain mungkin guna angin. Nak ganti sumber bahan api fosil tu. Yang ada hidro ni. Merupakan sumber tenaga boleh baru yang ini menjadi antara sumber tenaga utama dunia untuk penjanaan tenaga elektrik. Boleh katakan kebanyakan dunia gunakan tenaga ni lah. Sebab apa? Sebab dia guna ayak yang sentiasa ada. Lagi mana ayak tu ada, dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Terusnya, kita akan bincangkan mengenai sektor pengurusan sisa dan air sisa. Sektor pengurusan sisa dan air sisa. Apa itu sisa? Itu bahan buangan lah. Dan air sisa, air yang dibuang. Itu maksudnya. Okey. Isu sensitifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, kumbahan. Sisa kimia dan sampah sarat dibuang ke sungai dan laut telah mengganggu ekosistem sungai dan lautan serta kawasan berhabis. Okay. Kumbahan, benda yang kita buang dekat bahan rumah kita tu. Terus kita panggil kumbahan lah. Air mandian kita, air najis kita dan sebagainya. Okay. Dan sisa kimia daripada kilang ke, daripada rumah ke, daripada kedai makan ke kan. Okay. Tu dan juga sampah sarat. Sampah sarat termasuklah plastik, buangan makanan, sebagainya, dah dibuang ke dalam sungai. Secara tidak langsung dan ke dalam laut, dia mengganggu ekosistem. Okay? Ekosistem sungai dan laut tu. Serta kawasan berhampiran. Bukan sekat sungai dan laut dia terlibat. Dan kawasan-kawasan berhampiran pun terlibat juga. Kita tengok apa jadi dekat sungai Ganges di India kan. Tengok macam mana mereka buang abu bayat semua tu. Tu isu sensitif tu. Dia dah buang air sisa dia. Mandi beramai-ramai macam ni. Mandi tak ada masalah. Tapi hasil buangan kumbahan najis-najis dia terus dibuang ke dalam. Mereka pula sampah membuang. Tengok dah ni apa jadi sungai. Bukan sekat sungai Ganges. Sungai di Malaysia sekalipun. Tengok sungai Kuah sekalipun. Tengok lautan kita pun. Banyak sampah. Okey. Sisa makanan tidak dilupuskan dengan baik menyebabkan pencemaran air. Sisa makanan kita kalau tak dilupuskan dengan baik, dia menyebabkan pencemaran air sekitar, bau busuk dan sebagainya. Betul tak? Okey. Dan isu dia lagi, penjanaan, pengurusan dan penggunaan sisa pekerjaan menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Okay. Bila sisa pekerjaan ni benda macam plastik, besi, macam benda-benda yang buangan yang dia tak boleh, dia lambat untuk dihancurkan, okay? Dia menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Sebab plastik dia perlu dibakar dalam incinerator ataupun dibakar secara terbuka, menyebabkan peningkatan gas rumah hijau. Karbon akan bertambah. Okey, hal ini menyebabkan perubahan iklim. Ya, walaupun kita bakar sikit-sikit, tapi kalau ramai orang bakar sikit-sikit tu, ramai orang bakar sikit-sikit, jadi banyak. Bila banyak, dia gas rumah hijau akan bertambah. Secara tidak langsung, bumi akan jadi panas. Bila jadi panas, dia akan merubah iklim dunia. Kena faham macam tu. Okey. Selain daripada tu, kira-kira 268 juta tan kertas dihasilkan setahun. Bagi menghasilkan 1 tan kertas saja, kita memerlukan 2 hingga 4 tan batang kayu. 2 hingga 4 tan batang kayu untuk menghasilkan 1 tan kertas sahaja. Kertas menjadi penyumbang utama sisa pekerjaan. Nampak tak? Kertas tu, nak dapat 1 tan dia kena tebang pokok 2 hingga 4 tan. 4 tan ni macam mana? 2 hingga 4 ribu batang kayu.
Kita kata tan tu kau ribu lah. Satu kilo, satu tan, 1 kilo, 1,000 kilo sama dengan 1 tan. Kalau 2 hingga 4 tan, 2,000 hingga 4,000 tan batang kayu. 2,000 hingga 4,000 kilo batang kayu. Ha? Nak dapat 1 tan kertas saja. Dah lah tu, kertas juga jadi penyumbang. Sama dalam sisa pekerjaan. Sisa pekerjaan ni kalau banyak, kita bakar menghasilkan karbon yang tinggi menyebabkan pemanasan global kan. Okey, dah semua jauh. Okey, cara nak mengatasi masalah ni. Aplikasi dia. Okey, macam mana? Pengguna digalakkan untuk meminimumkan penggunaan kertas dengan menggunakan semula kertas-kertas terpakai atau menggunakan kertas apabila betul-betul diperlukan sahaja. Okey, kertas yang kita guna. Okay, macam sekarang kita guna kelas online. Ada salah satu cara yang baik sebenarnya. Tapi modul tu tak bagus juga sebab modul tu guna kertas juga. Kalau boleh kita guna online semua. Kalau tidak langsung kertas kita dapat jimatkan. Tak perlu guna kertas pun boleh. Apa, nanti ke depan kita cuba guna cara tu. Okey, kita jimatkan penggunaan kertas. Kemudian pengguna disihatkan supaya menyediakan makanan untuk di rumah mengikut keperluan supaya mengelakkan banjiran makanan. Macam bulan puasa baru ni. Raya baru ni. Kita buat makanan punya banyak. Nak bagi orang mai. Tapi orang tak boleh mai. Jadi makanan itu terbazir. Kita buat tu nak makan banyak benda sangat kan. Kita mengharapkan orang mai melawat. Tapi tak boleh sebab PKP. Tidak langsung makanan itu terbazir. Ataupun kat rumah kita hari-hari kita masak 3-4 jenis lauk. Tapi makan seorang makan jenis lauk saja. Pun tak habis. Mak kita niat bagus. Nak meraihkan anak-anak balik. Nak meraihkan balik. Tapi tak makanan tak dihabiskan. Itu berlaku pembaziran. Bulan puasa. Di Bazar Ramadan. Mata nampak sedap. Yang nak makannya perut. Mata tu tengok sedap. Mata tu yang suruh beli. Hati tu, nafsu tu tak terkawal beli makanan terlampau. Tapi yang makannya sikit. Bila makan sikit apa jadi? Pembazir. Okey. Okey. Cara yang pengasingan yang kita semula. Kerajaan ada sediakan tong-tong berasing. Ada tong warna hijau, warna kuning, biru. Dia ada tong ni masuk kertas, tong ni masuk kaca, tong ni masuk plastik. Tong ni kita semula. Yang mana apa? Kaedah ni dapat mengurangkan pembuangan bahan kitar semula. Di samping mengurangkan sisa pejal di tapak perluasan. Faham tak? Dia satu memudahkan. Kau nak apa? Nak asing benda tu. Bila kita dah asing siap, dia senang nak tahu mana bahan boleh kitar semula. Mana yang perlu dilupuskan. Saya tidak langsung kalau kita tahu benda tu dia boleh guna semula atau kitar semula, dia hantar ke kilang kita semula. Tapi kalau benda tu yang perlu dilupuskan, kita dah tahu. Botol kaca semua ni dia kadang tak perlu dilupuskan, dia hanya perlu dikitar semula. Cah pun boleh dia pakai leburkan jadikan botol yang baru atau bahan kaca yang baru. Tapi kalau kita buang mengikut dah macam sekarang, satu tong buh semua benda, dia akan bawa ke tempat perlupusan. Secara tidak langsung tempat perlupusan tu akan menimbun-nimbun. Tak selesai masalah. Okey? Itu kaedah dia. Okey? Ataupun kita gunakan konsep 5R iaitu tolak, kurangkan, guna semula, kitar semula dan pemulihan. Refuse, reduce, reuse, recycle, recovery. Okey? Sebagai mengganti 3R. Tolak, kurangkan. Jangan gunalah maksud tolak tu. Kalau kata kertas tak perlu, jangan guna, tolak. Perlu guna, kurangkan. Dah guna semula. Okey, dah habis guna semula, bawa pergi kilang kitar semula. Dan bila dah tak boleh, dah habis dah semua tu, baru pemulihan, recovery, tanam balik pokok. Itu maksud dia. Itu baru kertas. Kalau plastik, perlu guna plastik. Pergi kedai, perlu tak beli plastik? Beli ubat nyamuk, perlu plastik? Tak perlu, tolak plastik. Beli barang makanan banyak, perlu guna plastik? Kurangkan, bubuh dalam satu plastik saja. Okey, plastik dah bawa balik, guna semula, bubuh benda lain pula. Okey, bila dah guna semula, kotak, balik, kitar semula, hantar pergi kilang untuk dileburkan, buat benda baru. Okey, dan pemulihan. Pemulihan ni maksudnya cuci balik. Kita lupuskan dengan cara yang betul. Itu maksud dia. Okey, penambahan 2R pada peringkat permulaan dan terakhir itu tolak dan pemulihan bertujuan untuk mencapai sisa sifar. So, kita cuba untuk kerajaan kita dan kita sendiri secara individu kita ada tanggungjawab. Walaupun tindak balas kita sikit, kalau kita seorang menolak, setiap orang menolak penggunaan plastik, kalau 1,000,000 orang tolak penggunaan plastik, 2 juta orang Malaysia, kalau 70 juta rakyat Malaysia tolak penggunaan plastik, apa jadi? Tak digunakan.
Tapi walaupun tak apa, seorang tolak guna satu plastik, plastik tangkai kan, seorang tolak. Kalau 70 tolak, 70 juta orang tolak, kan dah selamat 70 juta lai atas plastik tu, tangkai. Okey, tolak lagi, kurangkan penggunaan. Kalau seorang mengurangkan penggunaan, biasa guna 10 lai, 10 jenis 10 lai kertas, 70 orang, 10 juta, 70 juta orang tolak 10 lai kertas, kurangkan jadi 5, dah menjimatkan berapa? 350 juta lai kertas. Kan banyak kan? Walaupun seorang tu buat tindakan yang kecil, tapi bila kita buat yang, berterusan, mencapai sifat-sifat itu boleh tercapai sifar sisa ni, tapi mengambil masa. Dengan syarat mula dengan perubahan kecil untuk menjadi satu perubahan yang besar. Faham noh? Okey, saya rasa itu saja kita nak bincang hari ni. Yang pertama sektor terbuka, yang kedua sektor, um, sektor apa yang tadi kita bincang tadi? Yang berkaitan dengan 5R ni kan. So, saya harap kamu boleh faham. Okay, nanti saya akan bagi tahu muka surat apa nak kena buat modul, siapkan modul tu, buat dan hantar. Okay, dalam sesi soal jawab, siapa yang menjawab, siapa yang memberi respon, saya akan bagi markah dirilah. Yang tak menjawab, tak membuat ni, tak dapatlah markah. Dan modul yang dibuat dan dihantar saja saya akan bagi markah P. Okey, saya rasa itu saja. Kita berhenti untuk hari ini. Mungkin besok jumpa lagi, InsyaAllah. Okey, dengan sesi PDPR yang seterusnya. Okey, billahi taufik, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.